وآله الكرام وأصحابه العظام إلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ حجي محمد عيسى بن أحمد وصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Kita sambung muka surat 61. Baik, kita sambung. I'tiqad yang salah dalam kepahaman tauhid rububiyah. Situ kan? Syirik kopi belum lagi? Dah lagi. Syirik khafi. Muka surat 60, syirik khafi. Apa dia syirik khafi ni? Syirik khafi iaitu syirik yang tersembunyi. Khafi maknanya tersembunyi ataupun halus. Ia tiada menjadi murtad tetapi berdosa besar, seperti riya dalam beribadah. Riya, takabur, ujub, sum'ah, hubbud dunia, berdendam, bakhil. Itu semua jenis-jenis syirik khafi. Pasal apa dia namakan syirik khafi? Baik. Contohnya kita kata riya. Riya ni kenapa dia namakan syirik khafi dan riya itu berdosa besar? Asal makna riya ini ialah memperlihatkan. Asal makna riya itu ialah memperlihatkan, yakni memperlihatkan
ibadah ataupun kebaikan kepada manusia untuk menarik perhatian mereka kepada kita, memperlihatkan sesuatu ibadah ataupun apa jua perbuatan, termasuklah harta benda, untuk menarik perhatian manusia kepada diri sendiri, pada diri kita. Maka itu dinamakan syirik khafi. Pasal apa dinamakan syirik? Contohnya kita beribadah, kita solat sunat contohnya. Oh ni lepas sembahyang sunat, kita pun sembahyang sunat. Sembahyang sunat niat kerana Allah, masa takbir Allahu Akbar, aku solat sunat selepas maghrib 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Betul tak niat dia? Betul, dia niat kerana Allah. Dalam masa yang sama, mudah-mudahan nanti ustaz tak marah ke aku. Ada pula yang tu. Yang sunat kerana Allah pun ada, kerana orang pun ada. Itu namanya syirik khafi. Tapi kalau semata-mata kerana orang, bukan kerana Allah, itu syirik jali. Ada kau nak main. Terkadang boleh bawa kepada syirik jali, semata-mata kerana orang, bukan kerana Allah. Terkadang syirik jali, terkadang. Itu kita akan jumpa di ujung-ujung kitab nanti, bab benda yang jadi murtad. Tak mau cerita lagi, lain kali. Jadi maknanya apa? Maknanya bila kita buat ibadah, jangan bercampur antara kerana Allah dan kerana manusia dan kerana sesuatu yang lain. Jangan bercampur-campur kerana Allah pun ada, kerana manusia pun ada, kerana nak jadi kaya pun ada. Mayang duha pasal nak jadi kaya, bukan untuk mencari keredaan Allah, tapi nak cari kaya. Ini pun syirik khafi juga. Kata ulama tasawuf, tu pun termasuk syirik khafi. Tapi tak kapi, tak jadi kapi, ya. Cumanya jadi berdosa lah di sisi ulama tasawuf. Di sisi ulama tasawuf dia tak mau lah, dia bercampur-campur niat dalam satu-satu ibadah, kerana Allah pun ada, kerana dunia pun ada, tak mau lah. Kerana Allah pun ada, kerana dunia pun ada. Habis itu tak boleh ke kita sembahyang duha niat kerana nak dapat harta? Tak boleh ke? Boleh, dengan syarat. Syarat apa? Syaratnya kita solat itu kerana nak minta dengan Allah, kerana Allah lah isti'anah, tempat minta, hakikat tempat berdoa, hakikat tempat minta tolong ialah Allah. Kita nak guna duit ni, duit tak ada, maka kita minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala kurniakan, ya, harta kepada kita. Pasal apa? Pasal nak bayar hutang barangkali, pasal nak kahwin barangkali, pasal nak pergi belajar barangkali, pasal nak pergi Mekah ni haji barangkali, pasal nak buat rumah barangkali. Pasal apa lagi? Pasal apa pun tak apalah, asal benda tu harus pada syarak. Maka kita pun sembahyang hajat, sembahyang istiqamah, sembahyang itu, sembahyang ini, baca itu, baca ini,
Sebab nak minta dengan Allah bagi rezeki pada kita. Ya. Jadi sebab apa kita sembahyang hajat? Minta rezeki dengan Allah. Sebab tak ada tempat yang boleh kita minta tolong dengan sebenar-benar permohonan melainkan hanya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi kita minta tolong dengan dia. Kita nak pakai duit ni, nak pakai banyak ni, tak tahulah nak buat apa, tapi benda tu harus pada syarak. Nak pakai 1 juta, ya, minta dengan Allah Ta'ala. Boleh tak? Syirik kopi ke tidak? Baik, kalau benda tu harus pada syarak dan kita berdoa tu sebab i'tiqad kita hanya Allah tempat minta tolong, maka hukumnya adalah sunat. Minta tu sunat. I'tiqad kata Allah itulah tempat minta tolong, itu wajib. Beriktikad hanya Allah tempat minta tolong, itu wajib. Kita berdoa pada Allah supaya dia kurniakan hajat kita, itu sunnah. Faham baik. Yang kata syirik khafi itu lagu mana? Syirik khafi contohnya gini, ya Allah kurniakanlah kepada aku harta kekayaan, biar akulah orang terkaya dalam Malaysia, supaya orang pun respect, tabik spring kat aku. Nampak? Dia minta harta sebab nak berbangga-bangga dengan manusia. Dia minta harta dengan Allah. Dah Tuhan bagi lagi, dia niat siap-siap nak bangga-bangga dengan manusia. Yang tu tak boleh. Minta harta tak apa. Minta harta untuk berbangga-bangga dengan manusia tu tak boleh. Ya, barang siapa berbangga-bangga dengan manusia akan hartanya, maka di padang mahsyar nanti dia akan menanggung harta itu di atas belakangnya. Buat rumah besar-besar 10 tingkat, bilik 1000. Pasal apa? Nak bermegah dengan orang, supaya orang kata ni dah ada orang paling kaya dalam Malaysia. Nak bermegah dengan orang tu, sebab bermegah itu hukumnya berdosa besar. Bermegah dengan orang, dengan harta benda tadi, hukumnya berdosa besar. Itu namanya riak, yang mana zanbun kabir, riak yang berdosa besar. Baik. Itu kalau harta. Kalau ibadat begitu juga. Apa pergi sembahyang Jumaat ni nak tunjuk ke orang lah, kata kita ni pergi Jumaat juga, bukan tapi nak tunjuk ke orang. Nak tunjuk ke orang kata kita ni ahli Jumaat juga. Jangan cakap aku tak sembahyang tu. Aku duduk saf depan sekali, belakang imam tu aku lah. Supaya orang kata dia ni pak lebay juga ya. Nak lagu tu, nak supaya orang puji jadi. Tu namanya riya. Baik. Kata setengah ulama, menunjukkan ibadah kepada manusia untuk menarik perhatian manusia kepadanya, itu bukan riak, tetapi syirik. Syirik nama dia. Pasal apa? Pasal buat kerana Allah pun ada, kerana manusia pun ada. Syirik maknanya apa dia? Bersyarikat, bersekutu, bercampur. Itu kata syirik. Ataupun menyamakan Allah dengan sesuatu. Itu maksud kata syirik tu, menyamakan Allah dengan sesuatu. Bersekutu, bercampur. Bercampur-campur niat dia. Niat kerana Allah ada, niat kerana manusia pun ada. Itu syirik nama dia. Ya. Dia menyamakan Allah dengan makhluk. Kerana Allah pun ada, kerana makhluk pun ada. Itu namanya syirik. Riak macam mana pula? Kata setengah ulama yang kata riak tu gini. Tidak mahu beribadah kerana takut riak.
Kenapa kau tak sembahyang sunat? Saya tak sembahyang sunat pasal saya takut riak. Itulah riak. Kenapa kau tak pakai sorban? Saya tak pakai sorban sebab saya takut riak. Itulah riak. Tak nak buat ibadah kerana takut riak, itulah riak. Buat ibadah kerana manusia pun ada, kerana Allah pun ada, itu syirik. Itu kata setengah ulama. Jadi riak itu adalah zanbun kabir, dosa besar dalam kumpulan dosa-dosa hati. Riak ini adalah dosa besar dalam kumpulan dosa-dosa hati, dosa-dosa batin. Antara lain pada riak, macam mana? Takabur. Baik, sebelum tu kita cerita, ada tak riak yang dapat pahala? Ada. Bukanlah ain riak tu yang berdosa, cara riak tu. Kita kena riak juga pada benda-benda yang disuruh kita riak. Tapi riak itu bukan kerana mencari kemegahan makhluk, kerana menyahut perintah Allah. Contohnya apa dia? Menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu ni menunjukkan orang kepada jalan yang benar. Riak kan tu maksudnya memperlihatkan ilmu, menunjukkan ilmu supaya orang kata inilah jalan agama. Riak juga kan? Riakkan ilmu tauhid. Tapi riak tu bukan riak untuk dapat pujian manusia. Riakkan ilmu supaya orang kenal Allah, menarik manusia kepada Allah. Bukan riak sebab nak cari, nak menarik manusia kepadanya. Menunjukkan ilmu untuk menarik manusia kepada Allah, itu riak yang wajib. Riak yang berdosa ni apa dia? Menunjukkan ilmu kerana nak menarik manusia kepada dirinya. Itu beza je. Kau tunjuk tu nak tarik manusia kepada Allah ataupun nak tarik manusia kepada kamu. Macam Nabi Sulaiman, dia buat istana lawa. Hebat istana Nabi Sulaiman ni. Orang Yahudi percaya. Orang Yahudi percaya di bawah Masjidil Aqsa itu adalah tapak runtuhan istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu kata orang Yahudi. Barangkali ada kebenaran. Itu yang dia nak sangat tu. Dia nak tunggu raja dia mari. Siapa raja dia? Dajjal. Untuk mendiami. Sekarang ni katanya dah dibuat pun istana di bawah Masjidil Aqsa. Istana dalam tanah. Sejauh mana kebenarannya, wallahu a'lam, saya tak pernah pergi. Ada orang pernah pergi? Baik. Jadi ada riak yang mahmudah, terpuji. Ada riak yang mazmumah, terkeji. Riak yang terpuji, kita menunjukkan sesuatu kebaikan kepada manusia untuk mencari keredaan Allah dan nak menarik manusia supaya kembali kepada Allah dengan niat semata-mata mencari redha Allah. Maka itu terpuji, dapat pahala. Yang terkeji macam mana? Menunjukkan sesuatu pada manusia untuk menunjuk-nunjuk kepandaian diri dan nak menarik manusia kepada dirinya. Baik ya, dipaham betul makna riak. Selain daripada riak, yang jadi syirik khafi lagi apa dia? Takabur. Takabur ni maknanya apa? Bermegah dengan manusia. Rasa diri itu lebih baik pada manusia yang lain. Itu takabur lah. Kita rasa kita lebih baik pada orang. Aku dengan dia tu kan terror aku lagi. Itu je takabur itu. Takabur ni sifat Allah Al-Mutakabbir, yang maha bermegah, yang maha megah. Kita tak boleh takabur sebab mencuri sifat Allah.
Sepatutnya dia kena pandang Allah yang menjadikan dirinya, yang mengatur dirinya, dan dia hanyalah menjalani takdir Allah, bukan yang merasa dirinya lebih pada orang. Kita ni sewajibnya ialah memandang Allah yang mentakdirkan kita dan yang menjadikan kita dan yang mengatur kehidupan kita, dan kita hanyalah menjalani takdir Allah. Tiba-tiba kita tak bersifat yang tu. Kita bersifat dengan merasakan kita lebih baik pada orang. Maka kita rasa kita lebih baik pada orang itu, ya, terkadang menjadi dosa besar. Faham? Tapi ada juga perkara yang boleh kita rasa kita lebih baik pada orang yang tidak berdosa. Apa dia? Kita lebih baik daripada orang kafir. Sebab apa kita lebih baik? Sebab Allah pilih kita jadi mukmin. Yang tu kena rasa besar, kena rasa lebih baik. Yang tu kena takabur. Ada takabur yang wajib. Itulah kata Imam Syafi'i, takabbara ma'al mutakabbirin. Takaburlah kamu beserta kepada orang yang takabur. Jadi takaburlah kamu dengan orang yang takabur dengan Allah. Orang kafir takabur, tak nak masuk Islam, tak nak beriman. Kita ni Islam, kita mukmin, kita kena rasa kita lebih baik daripada mereka. Adapun yang kita kena rasa rendah diri, itu sesama Islam. Sesama orang beriman, sesama orang Islam, kita kena rasa kita ni lebih rendah pada dia. Pandang orang lebih muda pada kita, kita kena rasa dia lebih baik pada kita. Sebab dia lebih muda, tentu dosa dia tak banyak. Kalau kita mati sama-sama, dia mungkin masuk syurga, aku tak tentu lagi pasal aku dosa banyak. Kalau tengok orang tua pula, kita rasakan dia tu lebih baik pada kita. Sebab dia dah tua, tentu banyak amal ibadahnya. Aku muda pada dia, tak banyak ibadah aku buat. Bahkan tak ada apa-apa kebaikan yang pernah aku buat. Melainkan jadi gangster, samsing kampung dusun. Pandang pula orang alim, kita kena rasa dia tu lebih baik pada kita. Sebab apa? Sebab dia alim pada kita, tentu dia lebih baik. Pandang pula orang jahil pada kita. Kita ni tak kerti apa ni, tapi ada lagi orang yang tak kerti, lebih tak kerti pada kita. Ngap. Kita kena rasa dia lebih baik pada kita. Sebab apa? Sebab dia tak kerti, buat dosa pun dalam tak kerti. Kalau berdosa pun dosanya tak sebesar macam aku. Sebab aku buat dosa dalam aku tahu tu dosa, maka tentu dosa aku lebih besar pada dia. Orang yang tahu itu dosa, buat juga dosa, maka dosanya lebih besar daripada orang yang buat dosa, yang dia tak tahu itu adalah dosa. Tengok orang kaya, kita kena pandang dia lebih baik pada kita. Sebab apa? Dia orang kaya, tentu Allah Ta'ala bagi rezeki kerana dia ni orang yang soleh. Aku ni tak kaya, padan dengan aku ni jahat. Kalau Tuhan bagi pun banyak-banyak macam dia, atau aku jadi setan pun dia tahu. Syed baiklah, maka kita pandang dia baik. Kita pandang pula orang miskin, kita kena rasa orang miskin tu lebih baik pada kita. Sebab apa? Sebab Nabi kata orang miskin yang soleh masuk syurga terlebih dahulu daripada orang kaya yang soleh 500 tahun jaraknya. Aku ni dah lah tak soleh. Itu kalau orang kaya yang soleh. Orang kaya yang soleh dengan orang miskin yang soleh. Orang miskin yang soleh masuk syurga terlebih dahulu daripada orang kaya yang soleh. Jaraknya 500 tahun. Orang tu dah masuk syurga lama. Orang kaya ni dah kena hitung lagi, tak habis-habis. Begitulah untuk menghindarkan diri daripada bersifat takabur. Jadi yang dihitung bukan pada bahasa kita, tapi perasaan di hati kita.
Mulut berkata itu tidak dihitung. Yang dihitung ialah hati kita dengan Allah. Kadang-kadang mulut kata kita kenalah warak, hatinya warak. Maka yang dipandang itu ialah hati. Kenapa menidurkan diri? Tidur apa? Zikir. Menulis. Kenapa tak tulis atas meja? Tulislah atas tu. Tak cukup satu, ambil lagi satu rehat habis gitu. Lagi sakit tengkuk buat lagu tu. Orang beli rehat tu tulis supaya badan tak sakit. Faham ya? Itu maknanya riya, takabur. Lagi apa dia? Sum'ah. Sum'ah ni apa dia? Suka orang tahu kalau dia tu buat baik. Suka orang tahu yang dia ni buat baik. Dia duduk di rumah banyak zikir dia. Dan tiba-tiba datang perasaan ni, kalau orang tahu kata apa dia zikir ni, tentu orang kata aku ni wali. Suka orang tahu yang dia tu buat baik. Punca dia sebab apa? Sebab dalam hati dia tu ada riak tadi lah. Mai pula sum'ah ni. Buat baik depan orang riak, buat baik belakang orang sum'ah pula. Nak pula orang tahu kata dia buat baik. Itu sum'ah yang terkeji. Ya. Yang tak boleh kita bersifat dengannya. Jadi syirik khafi. Ya. Dan ujub, apa dia ujub? Ain jim ba, ujubun. Ujub ni merasa diri mulia, merasa diri banyak ilmu, merasa diri banyak amal, merasa diri banyak pahala. Aku ni tak zina, aku tak minum arak, aku tak main judi, aku tak itu, tak itu, tak itu. Barangkali aku ni waliullah barangkali. Ini nama dia ujub. Dia perasan kata dia baik. Dia perasan kata dia baik, itu namanya ujub. Al-ujubu zanbun kabir. Ujub itu dosa besar yang membatalkan pahala ibadah. Batal pahala ibadah sebab dia ibadah dalam ujub. Jadi macam mana nak hilangkan riak, takabur, ujub dan sum'ah ni? Kata ulama tasawuf, ya. Tak habis lagi buat ujub ni, sambung sikit. Ujub ni bila datang dalam perasaan hati, rasa ujub tadi, rasa diri itu baik, maka cepat kita tolak dia. Dan kita memandang Allah lah yang maha berkuasa. Allah lah yang wajib ditakjubkan, bukan kepada diri. Ya, kita hendaklah rasa takjub dengan Allah, bukan takjub pada diri sendiri. Tolak tak ujub itu, alih kepada rasa hebat Allah, takjub dengan Allah. Jangan takjub kepada diri sendiri, takjub kepada Allah. Rasa Allah tu lebih hebat, Allah yang maha hebat, aku ni tak ada apa sekali. Jadi kata ulama tasawuf, untuk menghilangkan perasaan hati yang keluar masuk dalam untuk menghilangkan sifat-sifat mazmumah yang keluar masuk dalam hati kita ni, kadang-kadang namanya riak, kadang-kadang namanya sum'ah, kadang-kadang namanya ujub, kadang-kadang namanya takabur. Ada dua cara. Yang pertama, cara yang hanya bertahan.
tapi tidak boleh menghilangkannya terus. Cara yang hanya bertahan tapi tidak boleh menghilangkannya terus. Umpamanya kita makan ubat painkiller. Sakit urat, makan painkiller, lega lah sat. Lusa datang balik, sakit balik pinggang. Kita makan ubat micin manis, tahan lagi kejap, turun 5.3. Besok makan durian musang king, dia naik 53. Tahan. Dia masuk, dia benda-benda gula, dia jadi tinggi. Contohnya makan pulut, urat tadi pun dia mula bengkak pun, berangin balik, lengok balik pinggang. Ni ustaz lah ni, suruh makan pulut, dah lengok balik pinggang aku ni. Tak makan macam tu. Siapa suruh makan? Tu ada surat zaman tu ambil. JPJ ke custom, PDRM tu. Jadi macam mana nak hilangkan penyakit ini? Ada dua cara. Yang pertama, hilangkan secara sementara dan tidak berdosa bila dihilangkan, iaitu kita melawan lintasan yang dilintaskan oleh syaitan itu. Kita melawan lintasan yang dilintaskan oleh syaitan itu. Macam mana cara lawan dia? Macam mana cara lawan dia? Caranya ialah, jika datang dia, maka dikatakan pada syaitan itu, dapat aku beramal ini adalah anugerah Allah, bukan rajin diriku, bukan keinginan hatiku, tapi semata-mata limpah kurnia Allah. Tukar datang riak, maka aku kerjakan ini semata-mata mencari redha Allah, bukan rajin aku, tapi dapat aku kerjakan ini adalah limpah kurnia Allah. Ini nama dia memandang fadlum minallah. Zalika fadlum minallah yu'tihi man yasha. Pandanglah limpah kurnia Allah, jangan pandang usaha diri, jangan pandang rajin diri, jangan pandang keinginan diri, tapi pandanglah limpah kurnia Allah. Begitu juga kalau datang perasaan takabur, sum'ah, ujub, pandang zalika fadlun minallah, pandang inilah limpah kurnia Allah. Macam Nabi Sulaiman kata dekat Ratu Balqis. Ratu Balqis puji, lawanya istanamu ya Raja Sulaiman. Apa jawab Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Inilah limpah kurnia Tuhanku. Dia tak kata tengoklah siapa, I'm a king, you know. King apa? King Kong. Dia tak tabik dada macam Firaun. Firaun dia tepuk dada dia. Tengoklah siapa, I'm the king Kong. Sebab tu kita ni jangan tepuk dada untuk bermegah jadi far'an. Apa dia far'an? Perangai Firaun. Tengoklah siapa, kan? Itu nama dia far'an, perangai Firaun, hukum ni haram. Tepuk dada pasal batuk lain cerita, tepuk dada sakit jantung tu lain cerita. Tu kena tepuk, tak tepuk tak napas dia. Baik.
Jadi setelah kita berkata pada syaitan, ya, ini adalah limpah kurnia Allah, bukan rajin aku, bukan usaha aku, bukan pandai aku, bukan ingin aku, semata-mata limpah kurnia Allah. Kemudian kita lupakan ibadah kita itu. Kita lupakan ibadah yang kita buat tu. Apa kita buat? Solat tahajud 10 rakaat barangkali. Solat tahajud 40 rakaat barangkali. Kita lupakan ibadah tu. Seolah-olah kita tak pernah buat benda itu. Jangan duk ingat-ingat lagi dah. Benda baik yang kita buat jangan diingat-ingat. Bila kita duk ingat-ingat tu lah kita jadi ujub. Hebat juga aku ni. Boleh buat tahajud tu 40 rakaat satu malam. Baru buat semalam pun. Hebat jugalah aku ni, ya. Satu hari 10,000 selawat aku boleh buat. Bukan semua orang boleh buat ni. Dia tu tuan ujub lah tu. Perasaan diri tu hebat. Maka kita lupakan segala ibadah kita buat. Kita solat malam ke, kita tahajud ke, kita belajar cepat dapat ke. Terror jugalah kepala kontak aku ni. Belum menghafal dah ingat. Terror juga aku ni. Dia perasan seorang-seorang dia tu. Itu namanya ujub. Maka tolak haza min fadli rabbi. Kemudian lupakan ibadah tu. Jangan dia ingat-ingat dah. Seolah-olah kita tak pernah buat benda tu. Supaya kita jangan ada rasa ujub dan takabur dan sum'ah. Lupakan. Masuk orang duit dalam tabung. Nah, 1,000. Nah, lupa, jangan dia ingat-ingat dah. Kalau orang cerita, saya dah derma dah tu RM10, RM10. Kita seorang 1,000 je, diam sudah. Jangan disebut-sebut, jangan dia ingat-ingat. Nak pula pergi cerita korang, aku bagi 1,000 tak kata apa pun. Dah habis pahala-pahala. Dengan cerita-cerita korang. Cerita korang tu bukanlah salah. Kalau cerita kerana nak tunjuk pada orang yang kita ni dermawan, itu salah. Tapi kalau cerita nak bagi semangat ke orang supaya orang pun turut menderma, jalan fi sabilillah, itu hukumnya sunat pula. Contohnya dia ambil tabung. Dia pegang tabung. Dia kata, tuan-tuan, marilah kita sama-sama berinfak kepada masjid ini, supaya mudah-mudahan dengan infak tuan-tuan dapat kita besarkan masjid ini bagi menampung jemaah yang semakin ramai. Dulu 1,000, sekarang dah 1,000,000 lah jemaahnya, bukan duit, juta. Yang kita nak besarkan lagi, bagi jadi 10 ekar masjidnya. 10 ekar masjid. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama kita infak. Jadi dia suruh orang dia kena buat dulu. Dia ambil lah 200, pak lah tu. Kemudian dia pun jalan. Begitu. Jangan pula dia kutip. Orang tak nampak, ambil balik duit dia, apa nak pakai? RM2 je. Tak guna ya. Itu nama dia hafrak. Boleh. Nak bagi semangat orang derma, 200. 2,000 lah. Ya. Kalau tak bagi 2,000, bagilah 2,000, 20,000. Contohnya. Itu tak apa. Tapi nak bagi semangat pada orang supaya turut beribadah bersama-sama. Itu hukumnya harus. Kadang dapat pahala sunat. Dia niat tu supaya orang turut menderma jadi sunat. Antara perkara sunat ialah menganjurkan orang berbuat ibadat. Orang yang kutip derma ni untuk buat masjid, buat pondok, buat surau, buat madrasah, buat itu, buat ini, mak tapih lah apa benda. Ya, dia dapat pahala apa? Dia dapat pahala menganjurkan orang berbuat baik. Man dalla ala khairi kafa'ilihi. Siapa menunjukkan sesuatu jalan yang baik, maka dia akan dapat pahala seperti mana orang yang buat. Ya, itu kena faham. Jadi menderma ni boleh saja sama ada sembunyi-sembunyi ataupun dengan terang-terangan. Yang salah bukannya terang-terangan
Yang betul bukanlah sembunyi-sembunyi. Yang salah ialah kau derma tu kenapa? Untuk apa? Untuk Allah kau untuk mendapatkan pujian. Itu yang salah. Baik, jadi ibadah yang kita buat jangan kita ingat-ingat. Jangan pula kita bermegah-megah. Aku ngapai tak dapat lagi? Aku dah masuk, ya. Dah masuk rubaiyah. Kau sulasi mujarrad tak dapat lagi. Mana kepala otak? Oh, sedap dia cakap. Itu namanya apa? Takabbur. Lain seorang guru yang menyuruh muridnya menghafal. Buat contoh untuk orang ambil toladan. Ya, itu contoh nak bagi orang semangat. Itu lain. Tapi semata-mata nak mengherdik dia, nak merendahkan dia, itu namanya takabbur. Yang tak diharuskan oleh syarak. Ini semua nama syirik khafi lah. Termasuk syirik khafi ni takut kepada selain Allah. Takut hantu, takut kubur. Takut apa? Takut pergi rumah orang kena bunuh. Takut. Orang kata takut padi mayat ikut balik. Saya pernah pergi. Kita cerita dulu kan. Datuk kena pancung dengan cucu. Tuan rumah tak pandai balik. Dia kata pukul 3 pagi dengar macam pasar. Anak yang kena bunuh tu bawa saya pergi pukul 12 malam. Pergi apa? Dia kata nak bagi hilang bunyi-bunyi. Macam apa gemencih. Bukit Rokan apa? Ada masa paper. Dia datang masa tu bila entah masa tu saya duduk kat Labuan Dagang. Kita buat syarat kita pun takut sekali. Sampai di rumah dia tunjuk pula, kat sini adik saya kena bunuh. Kat mana? Tu kat ustaz diri. Ya Allah. Guru buang. Adik perempuan dia kena bunuh dengan pisau pacak kat sini. Tok dia, dua orang nenek dengan datuk kena pancung. Cucu gila. Macam mana? Baik. Jadi rasa takut tu sebenarnya syirik khafi. Rasa takut tu syirik khafi. Tok guru saya dulu ni dia ajar selidik kami, jangan takut. Ada yang disuruh ni tidur pergi kubur malam. Dia zikir. Dia suruh baca. Dia kata jangan baca ayat kursi. Aku baca astagfirullahalazim. Lagi tak habis 10,000 jangan balik. Alamak. Ni masa duduk dekat Indonesia dulu. Pak kiai saya. Bukan suruh lah, bukan suruh saya, suruh orang lain lah. Suruh saya memang tak pergi lah. Kot tu. Syirik kopi Oi, jangan duk main. Jangan duk main. Mana? Pergi kubur. Mana? Pergi kubur. Selawat 1000 kali boleh. Dengan syarat jangan tak kami tak tunggu. Seorang tu ikat kaki kat peti nisan. Kut lagi. Hai mak. Boleh? Itulah kata kita ni ada syirik khafi. Sebab apa? Takut selain daripada Allah. Ya. Jadi kalau orang yang tidak ada syirik khafi ni apa dia? La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bimbang. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Kau baca boleh buat tengok. Dulu saya kecil-kecil rumah saya, mak saya ajar saya. Dia kata kalau takut kat gedang tu baca innallaha la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Gedang tu gedang. Rumah saya ni belakang masjid.
Tengah-tengah perjalanan tu ada titi. Bawah tu adalah apa ni, salur air. Luas juga lah, macam payah sikit lah. Maka payah tu kecil, orang Perak panggil gedang. Bukan ru redang. Tu redang kat sana, nganu. Jadi bila sampai kat situ tu, ada pokok besar tu. Tak nak jumpa apa pun. Tapi saja takut. Macam pokok ada. Besar. Belah pergi tak takut, pasal siang. Belah balik lah malam insya. Jadi mak ajar, baca ayatnya tu. Baca juga, lari-lari juga. Pegang selipar lari, sampai rumah. Dekat kan jauh. Tapi nakut. Dia ajarlah ayat itu. Kita pun gitulah nak cerita. Kalau rasa takut malam-malam, baca-baca banyak. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Ini ayat untuk menghilangkan syirik. Ini ayat untuk menghilangkan syirik khafi. Jangan takut kepada manusia, takut hanya kepada Allah. Inna awliya Allah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan dan kebimbangan dalam hati mereka itu. Baik. Boleh faham Jadi apabila kita buat satu ibadat, jangan kita ingat-ingat, lupakan dia. Seolah-olah kita tak pernah buat amal itu. Tapi ilmu jangan dilupakan pula. Sudah. Kenapa kau lupa ilmu? Jawab dengan Umar, saya tekuk riak Ustaz. Lepas tu tak ingat. Tak betul pula lagi. Umar main apa Umar? Dia takut riak lah tu. Sebab tu dia tak main ingat ilmu. Benda dia main. Macam-macam. Boleh faham tak? Boleh faham? Boleh faham? Tanya dia. Boleh. Ini kata ilmu tasawuf. Ilmu tauhid yang membawa kepada tasawuf. Jaga syirik kopi ni. Syirik kopi ni selagi tak sampai darjah nafsu mutmainnah, selagi itulah ada syirik ini dalam jiwa. Cuma ada, kalau kita ambil kaedah untuk menghilangkannya, yang pertama tu yang tadi ni. Itu yang pertama. Menghilangkannya yang hanya berbentuk sementara. Nanti dia datang balik. Besok dia datang balik. Kita baca Quran, dia datang pula. Oi, rajinnya baca Quran kau ni. Mana ada orang rajin baca Quran kat peluk syaitan dia kau seorang ya. Dia mari balik. Dia taubat balik. Minta ampun balik dengan Allah Ta'ala. Hilanglah dia. Tak berdosa lah kita. Nanti asal ni dia tahu pula. Dia on off lagu tu. Macam demam pagi, siang lega. Malam demam, siang lega. On off. Sebab apa? Nama pun berbentuk sementara. Baik, macam mana nak menghilangkannya terus? Ini hak nombor 2. Untuk menghilangkan penyakit mazmumah ini secara berterusan, hendaklah menghilangkan ananiyah. Hendaklah menghilangkan ananiyah, iaitu rasa keakuan diri. Ananiyah ni rasa keakuan diri. Aku itu, aku ini, aku itu, aku ini. Tak nampak Allah yang menggerakkan kita. Dia rasa aku, tak nampak Allah yang menggerak. Rasa aku pandai, tak nampak Allah yang menolong. Itu kata ananiyah. Ananiyah itulah punca segala penyakit mazmumah. Ananiyah tu tak berdosa, tapi dialah punca penyakit mazmumah dalam hati. Dan kadang-kadang jadi punca, jadi syirik, murtad, wal'iyazubillah. Ananiyah itulah yang
mengembungkan perut orang-orang yang hubud dunia, mengembungkan perut syaitan yang menipu daya manusia. Puncanya ananiah tadinya. Tu kubur dia. Kilang proses dosa. Kilang tu tak berdosa. Hak dia keluarkan tu yang berdosa. Ananiah tu tak berdosa, tapi dia punca jadi dosa. Jadi orang-orang tasawuf mengamalkan, orang-orang dulu dia mengamalkan tarekat sufiyah untuk menghilangkan ananiah inilah, supaya segala penyakit hati tadi hilang terus, tak datang-datang. Jadi maknanya gini, kalau buang kemudian datang balik, buang datang balik, itu namanya buang yang berbentuk sementara. Tapi kalau buang dari akar umbinya dan dia tak akan datang lagi, itulah buang yang selamanya. Maknanya buang ananiah. Selagi tak buang ananiah dan ananiah itu masih dua ada dalam hati, maka dia akan pergi datang, pergi datang, pergi datang. Kejap rajin, selalunya malas. Gitu. Sebab ada kubu dia. Apa dia? Ananiah. Itulah orang amalkan tarekat ni untuk hilangkan ananiah. Ya, nak hilangkan penyakit dari akar umbi. Bukan menghilangkan penyakit yang berbentuk sementara. Faham Baik, habis. Itulah dia nama syirik khafi. Baik. Maka sifat-sifat mazmumah tadi itu, riak, takabur, ujub, sum'ah dan hubud dunia, itu di antara kepala-kepala besarnya. Ya, dosa-dosa batin yang melahirkan pula penyakit-penyakit yang lain. Baik, habis. Ini saya nak jawab satu soalan. Mohon penjelasan. Sekiranya seseorang itu bercakap takabur kerana untuk menegakkan keadilan bagi dirinya, contohnya berlaku diskriminasi terhadap dirinya oleh pihak atasan, walhal dia yakin di pihak yang benar, ini namanya membela diri. Membela diri kerana diri terinaya, itu hukumnya harus. Walaupun bercakapnya cakap besar. Jadi dia bercakap besar bukan kerana membesarkan diri, tetapi untuk membela dirinya yang terinaya, maka itu hukumnya harus. Itu tidak berdosa. Itu tidak berdosa, hukumnya harus pada syariat. Tetapi kalau dia boleh redha dengan penginayaan itu kerana memandang apa yang Allah buat ke atas dirinya baik belaka, walaupun dihukum mati sekalipun, maka itu lebih afdal. Maka itu lebih afdal. Maka kalau kita ni diinaya orang, ada dua pilihan. Apa dia? Harus kita membela diri, dan baik perbuatan membela diri itu. Tapi lebih baik kalau kita redha dengan qada Allah. Maka pilih. Kalau kita tidak mampu nak jadi orang yang redha dengan qada Allah, maka kita jadi orang yang sabar dalam membela diri. Faham? Kalau kita tidak mampu menjadi orang yang redha dengan qada Allah itu, maka kita jadilah orang yang sabar dalam membela diri kerana Allah. Maka bila kita bercakap besar kerana mempertahankan diri, kerana kita diinayah, itu hukumnya harus pada syarak. Pada hukum syarak harus. Tapi pada hukum warak kita redha, itu lebih baik. Orang tohmah kita tak mau jawab, biarlah. Kita nak jawab juga untuk membersihkan nama, iaitu harus. Kita nak redha, maka itu afdal.
Orang tomah kita itu ini maka kita sabar, itu harus. Dan kita mempertahankan diri, itu harus. Kita redha je lah apa orang cakap-cakap. Barangkali Allah Ta'ala nak menaikkan iman aku, maka kita jangan jawab. Ya, kita jangan jawab, kita serah pada Allah. Maka itu lebih afdal. Maka nanti akan datang lagi. Sungguhkan kau nak redha, maka datang lagi. Duduk di mana pun kena padam muka. Padam muka kau nafsu. Luar rasa pandai sangat, ambil kena. Jangan marah orang, marah nafsu itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala nak naikkan darjah. Baik. Jadi kita jangan rasa kita dah baik pula. Barangkali aku ni wali dah. Siapa? Orang buat apa kat aku semua aku boleh sabar, tak cakap apa. Itu tipu daya yang nyata. Tipu daya. Rugi dunia, rugi akhirat. Dunia dah kena maki hamu dah. Lepas tu rugi lagi. Sabar pasal perasaan kata diri itu wali. Lagi kena tipu. Kena tipu dengan manusia, kena tipu dengan syaitan, kena tipu dengan nafsu. Khasirat dunia wal akhirah. Rugi dunia, rugi akhirat. Wal'ayazubillah. Ya. Baik, tentang bercakap takabur ni, kadang-kadang dia tidak berdosa, bahkan wajib pula. Contohnya Nabi bercakap, ana sayyidul mu'minin. Aku ni penghulu sekalian orang beriman. Cakap tu nada macam takabur, tapi tidak sekali-kali Nabi itu bersifat takabur. Maka dia bercakap tu atas perintah Tuhannya. Ya. Macam Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Dia pernah berkata kepada para wali di zamannya. Apa kata dia? Sekalian para wali di bawah tapak kakiku. Weh, dengar macam sombong. Tapi sebenarnya orang yang sampai darjah kewalian ni, riak, takabur, ujub, sum'ah, hubud dunia, dendam, kesumat, apa juga, segala penyakit hati tu tak ada dalam hati dia. Nabi-Nabi lebih lah lagi. Kalau ada nada tu macam takabur, itu bukan takabur. Itu dia bercakap atas dasar perintah Tuhannya. Ya, cakapnya dalam redha Allah, perbuatannya dalam redha Allah, perasaannya dalam redha Allah. Faham? Tak kala itulah dinamakan penglihatannya penglihatan Allah, pendengarannya pendengaran Allah, kalamnya kalam Allah, perbuatannya perbuatan Allah. Maknanya dalam redha Allah semua perbuatan, perkataan, penglihatan dan sebagainya. Sebab apa? Dalam hati dia tidak pandang dah dirinya, dan tak pandang dah makhluk, yang dipandang hanya Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Maka nadanya macam takabur, tapi tidak sekali-kali dia takabur. Faham Baik, kita berhenti sekat dulu, insya-Allah kita sambung syirik akhfal khafi. Saya rasa macam dah baca. Dah baca kan? Belum lagi? Di manakah aku baca? Dalam alam barzakh. Baik, tanda tu syirik akhfal khafi itu salah eja tu. Eja yang sebenarnya alif kha fa ya tak ada titik. Alif kha fa ya tak ada titik. Kemudian alif lam kha alif fa ya. Akhfal khafi. Itu salah tulis. Eja akhfa alif kha fa ya, akhfa bunyinya al khafi. Eja akhfa alif kha fa ya tak ada titik, bunyi akhfa. Kemudian al khafi, alif lam kha alif fa ya, maka bunyinya akhfal khafi. Jadi buku ni dulu mungkin orang yang tulis tu dia tengok tulisan Rumi, dia macam Rumi, jadi alif kha fa lam.
Ni kalau akpal maknanya apa? Ais kepal barangkali. Wallahu a'lam. Baik, kita sambung. Tanda Wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa lilmuslimina ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik ya Fattah ya Razzaq. Iftah lana fathan qariba kama fatahtahu ala anbiya'ika wa awliyaika wa ibadika as-salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منا